rasuah dan sebagainya, maka solat dia itu tidak berjaya mencapai matlamat kehambaan diri. Kenapa? Baik, setiap ibadah yang Allah Ta'ala suruh kita buat mesti ada kesan pada ibadah itu. Contoh saya bagi, kalau bab solat dah, innas salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang boleh cegah al-fahsya' dan juga munkar. Boleh cegah perkara keji, boleh cegah perkara munkar. Kalau orang tu sembahyang dalam keadaan ada lagi kemungkaran yang dia buat, maka ada masalah pada ibadah dia. Kena baiki banyak. Manusia ni memang iman dia sekejap naik, sekejap turun. Naik turun tu biasa. Kerana kita nak istiqamah di atas iman kita, itu salah satu benda yang payah, susah. Tapi waktu iman kita turun, kalau nafsu tu berjaya kawal kita, iman tidak berjaya kawal nafsu kita, kita akan kalah dalam kita nak lawan iman dengan nafsu. Kehendak Allah Ta'ala dengan kehendak nafsu kita adalah benda yang berlawanan. Benda yang berlawanan. Allah Ta'ala suruh kita berpuasa, contoh. Nafsu kita tak mahu, lapar. Nak lapar. Siapa nak hidup dalam keadaan lapar? Lapar ini merupakan ujian daripada Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Bentuk ujian Allah Ta'ala. Khauf, ketakutan, kelaparan. Banyak orang mati. Itu ujian. Kalau ikut nafsu kita tak mahu lapar. Tetapi dalam keadaan tertentu, Allah Ta'ala suruh kita berlapar. Kerana menghambakan diri kepada Dia. Kita buat kerana penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita buat. Baik, kita minum air dulu. Allah. Bismillah. Dan sebenarnya ayat ini merupakan perut kepada kehidupan kita. Ayat Al-Quran 30 juzuk sebenarnya, kalau kita nak belajar ringkasan dia, inilah ringkasan dia. Yang mari ayat Allah Ta'ala duk cerita bab berkenaan dengan Nabi, duk cerita berkenaan dengan orang lawan Nabi, duk cerita dakwah Nabi, duk cerita berkenaan dengan Nabi-Nabi yang diterima dakwah dia, Nabi-Nabi yang ditolak dakwah dia, Nabi-Nabi yang berhijrah. Semuanya bertumpu kepada menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dalil seterusnya, Syekhul Islam tadi dia pertama dia buat mari wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan satu lagi, sesungguhnya ibadah para rasul diutuskan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dan yang berkata kepada kaumnya, I'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, jangan sekali tidak ada ilah melainkannya. Begitu juga perkataan Nabi Hud dan selainnya kepada kaum mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan dalam Al-Quranul Karim, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hada wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah. Allah Ta'ala sebut dalam dalam suratun Nahl ayat yang ke-36. Baik, kita tengok apa dia ayat ke-36. Tadi kita sebut tujuan penciptaan manusia untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas. Jin dan manusia jadi hamba Allah. Nak jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling kita ikuti, orang yang digelar sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tak ada dah, dia lah hak terbaik, hak patut kita ikut, kerana dia merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Hak terbaik. Sekarang ni Allah Taala nak cerita kepada kita, dia panggil dalil naqli secara keseluruhannya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan. Dan sesungguhnya kami mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat. Allah ni cipta manusia, dia tak biarkan manusia hidup dalam keadaan tercari-cari tanpa petunjuk. Sebab itu selepas daripada Allah Ta'ala kata inna khalaqnal insana min nutfah, aku jadikan manusia daripada nutfah, daripada air yang bercampur tu, sesuai dengan kejadian manusia semua sekali. Lepas daripada tu Allah Ta'ala sebut inna hadaina, aku beri petunjuk kepada dia. Sebab apa Tuhan bagi petunjuk? Allah bangkitkan Rasul dan Nabi untuk setiap kaum, supaya semua mendapat peluang menerima ajaran agama ini. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan. Setiap umat Allah Ta'ala tunjuk kepada mereka Rasul. Dan kita umat akhir zaman, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nabi tunjuk kepada kita petunjuk yang amat baik dalam segala kehidupan seharian kita ini. Kira-kiranya kalau kita ambil petunjuk Nabi ini, kita tak berkenal dah dengan orang lain. Tak berkenal dengan orang lain. Masalah orang Islam pada hari ini, dia tak berasa beruntung ada petunjuk daripada Nabi. Ini masalah besar. Dia tak rasa beruntung dengan adanya Al-Quran, dapat petunjuk Al-Quran. Dia tak rasa beruntung. Sebab tu kalau kita tengok pemimpin-pemimpin Arab, ada bercakap macam-macam sekarang ni. Kita nak moden. Seolah-olah dengan Al-Quran ni tak boleh buat apa dah. Al-Quran ni bagi dia ketinggalan zaman. Jadi kita kena hadap zaman yang ada ni dengan petunjuk yang lain selain daripada Al-Quran. Dia rasa diri dia tu cerdik, doa lebih pada hak lain. Cerdik pada hak lain. Tu jadi masalah orang kita ni. Puncanya kerana tidak balik kepada Al-Quran, dia punca dia. Tidak balik pada Nabi SAW. Sedangkan Allah Ta'ala nak menyelamatkan umat manusia ni dengan walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan. Allah Ta'ala bangkitkan setiap umat itu ada Rasul. Ada Rasul. Dan kita nak ikut siapa lagi kalau tidak ikut Rasul? Rasul mengajar kepada kita supaya kita duduk bersatu padu. Islam dia tak ajar kita berpecah belah. Betul? Islam tidak ajar kita berpecah belah. Islam membenarkan kita berbeza pendapat, tapi dia tak ajar kita berpecah belah. Dia tak ajar kita. Dia suruh kita bersatu, duduk sekali. Bila kita umat Islam tak duduk sekali, orang kafir ambil peluanglah kepada kita. Dan orang yang kafir ni, orang bukan Islam ni, yang menjadi musuh kepada Islam, dia bergerak untuk menjahanamkan umat Islam pada akhir zaman ni. Bukan dengan gerakan dia lawan terus, tidak, tapi dia masuk pergi duduk bersama dengan orang Islam. Ya, akhirnya umat Islam ni dia boleh rasa teruja dengan orang kafir lebih pada orang Islam. Dia bersikap lunak dengan orang kafir lebih pada Islam. Sedangkan taraf orang yang ada akidah dengan orang tak ada akidah ni berbeza. Bukan kita bermusuh dengan orang kafir, tidak, bukan Islam, tidak, ada hak baik. Tapi taraf dia di sisi Islam tak sama dengan orang ada akidah. Karena tu Allah Ta'ala sebut wala abdun mu'minu khairum min musyrikin walau a'jabakum. Wala abdun mu'minu, amba abdi yang mukmin lebih baik daripada musyrik yang bebas, yang tidak menjadi hamba kepada Tuhan dia, walaupun kamu rasa hebat orang kafir. Rasa hebat orang kafir. Memang betul ada negara-negara yang diperintah oleh orang kafir, tapi negara tu bebas rasuah dan sebagainya. Tidak mahu rasuah, tidak mahu salah guna kuasa ni,
Kafir Islam semua tak mahu. Betul tak? Sebab apa? Sebab sifat fitrah semula jadi manusia memang begitu. Fitrah semula jadi manusia dah tidak mahu kepada penyalahgunaan kuasa, tidak mahu pada rasuah, tidak mahu kepada apa ni kita panggil penyelewengan. Memang semua manusia nak rasa memang gitu. Tapi Islam dia ada penahan ke arah itu. Itu akhirat. Akhirat yang menjadi penapis kepada hidup ni. Buat gini, ingat akhirat. Buat gini, ingat akhirat. Seorang pemimpin yang ingat pada akhirat, dia tidak akan salah guna kuasa. Kita kata tu hak kafir tu tak ada akhirat pun. Betul, sebab apa? Dia tak ada akhirat, tapi naluri semula jadi dia tu memang begitu. Allah Ta'ala buat begitu. Tapi adakah dia lebih baik? Tak. Orang Islam lebih baik. Kerana orang Islam itu ada akidah. Itu benda yang perlu kita faham. Allahu Akbar. Saya bukan nak bercakap politik, tapi ngapa orang kita ni boleh bertukar dengan hak bukan Islam dengan Islam. Boleh setia dengan orang bukan Islam nak banding orang Islam. Tu satu benda yang mengecewakan kita. Apa yang jadi lama kelamaan? Lama kelamaan orang bukan Islam ni dia akan, Allah Ta'ala tak semula jadi dah dia dalam jiwa dia tu memusuhi Islam. Musuh pada Islam. Dia tak buat musuh lagi, tapi satu hari nanti bila berkuasa jadi musuh. Jadi musuh kepada orang Islam. Sehingga nak cakap berkenaan dengan salah satu perkara, contoh di negara-negara yang dikuasai oleh orang yang bukan Islam, nak cakap berkenaan dengan lebih daripada had, bercakap boleh, masalah ibadah, kehidupan seharian boleh, tapi nak sentuh sikit dalam masalah negara apa semua tak boleh ni. Sedangkan Islam ni kena sentuh semua sekali. Islam ni sentuh semua sekali. Sebab Nabi, dialah tu imam sembahyang, dialah ketua kampung, dialah Perdana Menteri, dialah Menteri Keuangan, dialah Panglima Perang. Tu Nabi. Tu Nabi kita. Dalam perang, dia Panglima Perang. Dalam negara, dialah Perdana Menteri. Menjadi suami yang baik, Nabi juga. Menjadi ketua yang baik pun Nabi juga. Jadi itu contoh yang Nabi tinggalkan kepada kita. Baik. Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهِ. Sembahlah Allah. Ini ajaran yang Rasul-Rasul sampaikan kepada umat dia, start daripada zaman Nabi Nuh sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Bukan sahaja harus sembah Allah, seru balik pada Allah, jangan sembah yang lain selain daripada Allah. Tapi satu lagi, wajtanibut taghut, kita mestilah lawan taghut. Jangan salah faham pula, jangan pergi sembah Allah dan sembah taghut. Tidak. Ani'budullah, jadi hamba Allah. Wajtanibut taghut, taghut kena lawan. Siapa dia taghut ni? Orang yang melampau, iaitu syaitan. Tapi orang kita ni dua-dua buat. Semayang pun semayang, syirik pun syirik. Semayang pun semayang, puasa pun puasa, tapi syirik tak berhenti. Buat bid'ah tak berhenti. Semayang, okey semayang, jadi orang Islam. Tapi hak Nabi suruh buat betul-betul kehidupan Islam, tak pakai. Menjuzuk-juzukkan Islam. Islam ni mari duduk semayang saja, mari puasa saja, mari hak tu saja je Islam. Hak lain tak boleh. Sebab apa? Kalau ikut Islam, mundur. Negara tak maju. Ini ucapan-ucapan yang bahaya. Faminhum man hada, maka di antara umat itu kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang diberi petunjuk. Bila Rasul mari ajak balik kepada Allah Taala jadi hamba Allah, faminhum man hada, ada di antara orang yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, tapi tidak ramai.
sikit sahaja diberi petunjuk oleh Allah, selalunya di kalangan orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang susah, mereka itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan mereka jadi pembantu para nabi-nabi. Kita umat akhir zaman nak jadi pembantu nabi, macam mana cara nak bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kena sebut hak Nabi buat. Kita kena ajar orang apa yang Nabi buat. Tak susah pun. Tak susah. Jangan ajar kepada orang benda yang tidak dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita ajar orang benda yang Nabi buat. Banyak kalau orang tu tahu benda yang Nabi buat, dia tak berkenan sikit pun pada benda yang Nabi tak buat. Tahu dia tak berkenan. Sikit pun tak berkenan. Sebab apa? Sebab hak Nabi duduk buat ni pun dia tak larat dah nak buat. Banyak sangat. Oleh kerana dia tak mengaji benda yang ditinggal oleh Nabi SAW, yang disebut sebagai sunnah Nabi, yang menyebabkan dia pergi buat benda yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Kena mengaji tuan-tuan, kena mengaji. Tak boleh hiduplah keadaan tak mengaji, tak boleh. Tak mengaji hidup jadi ragu-ragu, jadi was-was. Kena tipu banyak ke syaitan hari-hari. Syaitan duduk berlawan dengan kita ni hari-hari. Tak larat kita nak berlawan dengan dia. Macam-macam godaan duk mari, kiri kanan, depan belakang. Kita nak minta mati dengan Allah, tak boleh minta mati. Nabi marah kita minta mati. Kita kena lalui hidup ni. Tapi lalui hidup ni dengan Allah Ta'ala. Minta kekuatan daripada Allah. Orang mukmin dia kena minta kekuatan daripada Allah. Tu kita dak minta auzubillahi minasyaitanir rajim, minta Allah Taala lindung daripada syaitan. Minta doa lagi kepada Allah Taala, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tolonglah tambah ke ilmu kepada aku dengan cara kita pergi cari ilmu lagi. Allahu akbar. Itu salah satu daripada perkara yang orang kita kena fikir. Hidup tanpa minta bantuan dengan Allah Ta'ala ni ibarat orang yang sombong. Sebab Allah Ta'ala suruh minta. Allah Ta'ala suruh minta. Hidayah yang kita sebut ni, minhum man hada, ada orang dia beri hidayah. Hidayah ni Allah Ta'ala bagi. Cuma dua keadaan. Manusia yang cari hidayah, Tuhan bagi hidayah. Manusia yang tolak hidayah, Allah Ta'ala tak bagi dah. Tapi Allah tu sentiasa beri petunjuk kepada kita. Tapi kita tidak ambil petunjuk daripada Allah yang sebenarnya. Leka dengan benda lain. Ya Rabbi, banyak kita leka banyak. Banyak perkara. Kenapa manusia leka? Kalau kita kata, kenapa manusia ni leka? Sebab dalam diri dia lebih suka berkawan dengan syaitan nak banding berkawan dengan malaikat. Allah Ta'ala ni dia beri syaitan ni masuk dalam tubuh kita, mengalir dalam darah kita. Malaikat ni duduk dekat tepi-tepi kita je, dia tak masuk dalam tubuh. Itu masalah tu. Tapi malaikat ni diutuskan Allah Ta'ala untuk menjaga kita. Kalau kita boleh jaga iman dalam hati ni. Tapi kalau iman kita rosak, memang syaitan ni dia bebas keluar masuk, mengalir ikut darah kita ni. Pengaruh jahat tu kita lebih hampir kepada kita nak banding pengaruh yang baik kalau kita tak nak jaga. Tetapi apabila kita pandai jaga, malaikat duk jaga kiri kanan kita, tak bagi syaitan mendekati kita. Sebab apa? Sebab dalam diri kita ni kita lawan dah kemahuan-kemahuan hak syaitan nak pada diri kita. Boleh nampak kata? Ni musim mengair. Bawa jorang duk mengair tepi alur, duduk berdiri sejam tak apa. Sikit tak sakit lutut. Tapi nak suruh mari masjid, adulah sakit lutut, pun sakit pinggang lah apa, ada je. Pandai sungguh syaitan ni. Tak salah ke dia, salah ke syaitan lah. Ni musim mengair. Tadi saya pergi mengair tadi. Boleh kamsa tu.
pergi juga tapi masjid marilah. Ni dak masjid tak mari apa tak musim mengai gitu. Dia beli ridik kau apa-apa panggil tu dah. Panjang duduk tepi sawah mana-mana. Dak mengaikan lah. Tak salah lah nak mengai tapi masjid kena marilah. Ni kita nak mari masjid tak ada tengah maghrib tu, duk kait ikan lagi. Nak kata bodoh kan marah. Tapi kata dah tu dah. Nah, tak erti lah orang panggil tu, tak erti lah. Jadi kita sangka baik lah, mungkin dia musafir daripada Kedah mari mengai di Perlis, mungkin juga. Tak boleh kira. Tapi boleh duduk berdiri lama, kadang-kadang tengah panah pun ada. Duduk berdiri. Tapi kita nak mari masjid sikit jadi tak boleh. Nak buat amal kebaikan sikit. Nak semayang lama pun tak boleh, semayang sunat tu nak berdiri lama pun tak boleh. Mari sakit, mari lengah, mari ketar, macam-macam. Tapi duduk dengan jorang gitu, senyap. Tak sedar setengah jam diri tu. Duduk gitu. Seko. Ikan tu nak mampu dah, tuan hak mengai tu esok lusa juga nak mampu. Dia je tak sedar. Nampak ni? Itu kita kena sedar lah tuan-tuan. Kena sedar. Nak pergi mengai mana-mana pergilah, saya tak marah. Tapi tolong jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hak Allah Taala. Lesar masalah. Minat pun minat juga. Macam-macam minat orang. Tu hak minat mengai ada. Minat berkebun ada. Jenis minat manusia. Ada hak minat mengai, ada hak minat berkebun. Allah Ta'ala tak larang minat kita tu. Tapi hak Allah kepada kita sebagai hamba dia tu kena jaga. Kalau tidak semua benda yang kita buat, Allah Ta'ala laknat kita. Allah Ta'ala laknat kita. Hak kita dengan Allah Ta'ala, kita sebagai hamba Allah. Siapa masa Allah Ta'ala panggil, kita pergi. Siapa masa Tuhan suruh, kita buat. Apa sahaja Allah Ta'ala larang, kita nak tengok pun tak mahu. Nak jeling pun tak mahu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala larang. Ini benda yang Allah Ta'ala larang tu lah cerah mata-mata. Benda yang Tuhan suruh tu lah sakit. Sakit belakang, sakit habis jadi sakit. Serta-merta. Apa tu? 2-3 bulan lepas kuliah maghrib, kalau kita tengok masa-masa mula PKP tu orang kurang, mungkin orang takut main masjid. 2-3 minggu lepas berkurang juga orang. Saya rasa kenapa kurang? Rupa-rupanya ada drama tengah maghrib. Drama hak suhur tu lah. 7 hari aku mencintaimu ke apa. Tengok juga ustaz, bukan saya tengok. Ada duk tengok-tengok dalam Facebook, duk baca-baca tu lah. Tak mari makcik. Biasa nampak makcik tak mari hari tu, tengok drama. Tengah maghrib pula tu, secara langsung tengah maghrib, duk cokoh daripada TV tu. Duk tengok. La hawla wala quwwata illa billah. Nganak dengan cucu duk depan. Ngetok wan, ngetok habis kena tipu syaitan belakang. Ngetipu syaitan belakang. Ada zaman dulu tak orang saya kata kalau mau nak kena dajah ni dajah lah kata. Apa tu nanti wir kata dajah. Ni hak besar sekali. Aku suruh pergi beli gula, mu tak pergi beli, aku suruh beli gandang, mu tak beli, duk ikut ke dia. Suruh pergi beli, tunggu sekejap. Duk ikut cakap dia lagi lebih pada cakap aku. Marah orang tua tu. Dia kata sungguhlah hatulah dajah. Anak-anak dah tengok TV, tak ada. Suruh semayang drama pula tengah maghrib main. Orang mawa minat. Ada dia buat gambar tu, ustaz tu kuliah, view dia 12 orang. Drama tu 12K. Tu dia. Duk tengok drama. Siapa dia tengok? Cina tengok. Ada orang Melayu tengok tu. Drama Melayu, orang kata hebat tu. Nak tipu syaitan hari-hari. Sikit pun kita tak rasa letih bila kita buat benda yang sia-sia. Tapi kita akan rasa letih, kita akan rasa malas bila kita buat kehambaan kepada Allah. Ini makna hati kita ni ada masalah. Baik. Kemudian Tuhan sebut wa minhum man haqqa alaihi ad-dalalah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Ramai manusia tidak mahu beriman, tapi lebih banyak lagi manusia hak beriman tu ada, tapi lebih banyak lagi bilangan dia
orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perkara yang berlaku di atas muka dunia ini. Baik. Kemudian Allah Taala sebut lagi, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutuskan seorang rasul pun sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, ini Allah, maka ibadahlah aku oleh kalian semua. Maknanya Allah Taala suruh kita sembah dia sahaja dan mengaku la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia. Allah Taala berfirman lagi, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya agama tauhid adalah agama kamu semua. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama tauhid adalah agama kamu semua. Kemudian agama yang satu, dan aku lah Rabb kamu, maka ibadahlah kamu kepada aku. Allah Ta'ala sebut ayat tu di dalam suratul Anbiya ayat 92. Ayat soal Anbiya ayat 92 ni khulasah kepada agama kita. Macam mana tu? Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama tauhid adalah agama kamu semua dan agama yang satu. Ayat ni mari selepas Allah Ta'ala sebut kisah Nabi-Nabi, Allah Ta'ala rangkumkan semua bahawa agama tauhid kamu ni satu je sebenarnya. Kamu ni satu umat sahaja. Mari daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mari pada la ilaha tiada Tuhan malaikat Allah Ta'ala. Itu seruan Nabi-Nabi. Dakwah yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Oleh kerana itu, wa ana rabbukum fa'buduh. Dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku sahaja. Tidak perlu kamu rasa nak mengabdikan diri kepada yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. 2, 3, 4 ayat ni Syekhul Islam Ibn Taymiyah datangkan kepada kita sebagai dalil bahawa seorang manusia perlulah mengabdikan diri hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada yang lain. Mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Kita berhenti setakat tu saja. Perut kita pun lapar dah, kita puasa hari ni. Jadi kalau kenyang tak apa, kita boleh terus sampai pukul 9 lah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Tuhan memberkati, Allah Ta'ala memberkati kita. Aku laqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad wa alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.